Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cantik kan rumah ni? Cikgu nak tanya, apakah unit asas untuk membina rumah? Ya, unit asas untuk membina sebuah rumah ialah batu bata. Pelajar-pelajar, apakah unit asas bagi benda hidup termasuk manusia? Semua benda hidup terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Begitu juga dengan manusia. Badan kita terdiri daripada sel-sel. Dalam video kali ini kita akan belajar bab 2, sel sebagai unit asas hidupan. Dan kita akan fokuskan kepada 2.1, sel, struktur, fungsi dan organisasi. Cikgu bahagikan subtopik ini kepada dua bahagian. Ini adalah video yang pertama. Sekarang kita akan lihat apakah itu sel. Benda hidup terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Pernahkah pelajar-pelajar dengar nama saintis Robert Hooke? Pada tahun 1665, ahli sains Inggeris yang bernama Robert Hooke menggunakan mikroskop ringkas yang dicipta oleh beliau untuk memerhatikan sekeping gabus. Beliau mendapati terdapat banyak kotak kecil dalam gabus itu. Oleh demikian, beliau menamakan kotak kecil tersebut sebagai sel. Ini ialah Robert Hooke dan ini ialah sel gabus yang diperhatikan olehnya. Proses pembahagian sel. Apakah yang akan terjadi jika sel-sel di dalam badan kita sudah tua atau rosak? Sel menjalani proses pembahagian untuk membentuk sel-sel baharu dan menggantikan sel-sel yang rosak. Satu sel tunggal akan menjadi dua sel berasingan dan seterusnya. Pelajar boleh lihat dengan jelas satu sel tunggal ini menjadi dua sel dan dua akan menjadi empat, empat menjadi 8 dan seterusnya. Pelajar-pelajar, dalam keadaan terkawal, sel membahagi secara normal. Kanser terbentuk apabila sel normal membahagi secara berterusan tanpa kawalan. Dalam rajah 2.2, pelajar boleh lihat peringkat pembentukan kanser. So, bermula dengan sel kanser, kemudian menjadi tumor dan akhirnya menjadi kanser. Pelajar-pelajar, yang mana satu sel haiwan, yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan? Ya, yang di sebelah kiri adalah sel haiwan. Jom kita belajar lebih lanjut tentang sel haiwan. Sekarang kita akan lihat fungsi struktur sel haiwan. Bahagian ini dinamakan membran sel. Okey, fungsinya ialah mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Ianya seolah-olah seperti pintu. Yang ini pula apa? Yang ini ialah mitokondria. Okey, fungsinya ialah menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Seterusnya, okey, yang ini ialah nukleus. Ingat ya, pusat kat tengah-tengah ni ialah nukleus. Ianya mengawal keseluruhan aktiviti sel, mengandungi kromosom yang terdiri daripada asid deoksiribonukleik iaitu DNA yang membawa maklumat genetik. Okey, maklumat genetik ni macam mana ya? Okey, contohnya mak ayah kamu hidungnya mancung. Okey, kemungkinan besar kamu mendapat hidung yang mancung. Seterusnya, ini adalah sitoplasma. Ini adalah sitoplasma ataupun cytoplasma. Ruang-ruang ini bertindak sebagai medium ataupun tapak tindak balas kimia berlaku. Okey, kita lihat dengan lebih jelas. Ini adalah membran sel. Okey, macam ni ya rupa dia. Ianya mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Okey, ini pula adalah mitokondria. Fungsinya apa tadi? Menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Ini pula adalah sitoplasma. Okey, ruang-ruang tadi ya. Okey, sitoplasma atau cytoplasma bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku. Okey, jom kita lihat nukleus. Mengawal keseluruhan aktiviti sel sebagaimana cikgu dah terangkan tadi.
Okey, dia ada kromosom yang terdiri daripada DNA. Ini ialah sel tumbuhan. Jom kita belajar lebih lanjut. Fungsi struktur sel tumbuhan. Okey, pelajar boleh lihat ada yang sama dan berbeza dengan sel haiwan tadi. Cikgu dah terangkan fungsi nukleus pada sel haiwan. Okey, pada sel tumbuhan sama sahaja. Mengawal keseluruhan aktiviti sel, mengandungi kromosom, okey, terdiri daripada DNA dan membawa maklumat genetik. Membran sel ada tak pada sel haiwan? Ada, dan sama juga dengan sel tumbuhan. Okey, fungsinya mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Sama. Mana lagi sama? Ya, sitoplasma bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku. Jadi pelajar boleh lihat dinding sel, okey, hanya ada pada sel tumbuhan sahaja. Ianya memberi sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Okey, kemudian vakuole memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi sel. Okey, cuba ingat balik, mitokondria dalam sel haiwan ada ke tak ada? Ya, ada. Ianya menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Kloroplas dalam sel haiwan ada atau tidak? Ya, tak ada. Okey, kloroplas hanya ada pada sel tumbuhan. Okey, ianya menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Okey, kita lihat ini adalah dinding sel. Okey, fungsinya cikgu dah terangkan tadi, memberikan sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel tumbuhan. Ini pula adalah kloroplas, nampak lebih jelas ya. Okey, menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis, membuat makanan sendiri. Vakuole pun nampak lebih jelas, memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi sel. Sekarang kita akan lihat perbandingan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Jadi, jika pelajar lihat peta buih berganda, yang mana satu persamaan, yang mana satu perbezaan? Ya, yang tengah-tengah ni adalah persamaan. Jadi, sel haiwan dan sel tumbuhan, kedua-duanya mempunyai nukleus, membran sel, sitoplasma dan mitokondria. Yang berbeza, yang bulatan kuning ni, kiri dan kanan. Alright, so sel tumbuhan ada dinding sel, tetapi sel haiwan tiada. Sel tumbuhan ada kloroplas, tetapi sel haiwan tiada. Sel tumbuhan ada vakuole, tetapi sel haiwan tiada. Di sini ada catatan, terdapat juga sel haiwan yang mengandungi vakuole kecil yang kandungannya berbeza berbanding vakuole dalam tumbuhan. Okey, sel tumbuhan ada bentuk tetap, tetapi untuk sel haiwan bentuknya tidak tetap. Baiklah, kita akan belajar organisma unisel dan multisel. Apakah maksud unisel dan apakah maksud multisel? Yang mana satu unisel, yang mana satu multisel? Adakah yang ini ataupun yang ini? Baby comel ni. Jom kita lihat. Organisma unisel. Uni bermaksud satu. Ialah organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Manakala organisma multisel, multi bermaksud banyak, ialah organisma yang terdiri lebih daripada satu sel. Jadi pelajar kena ingat, unisel satu sel, multisel lebih daripada satu sel. Walaupun organisma unisel terdiri daripada satu sel sahaja, organisma itu boleh menjalankan semua proses kehidupan seperti pertumbuhan dan pembiakan. Sekarang kita akan lihat lebih lanjut tentang organisma unisel. Contoh organisma unisel dalam alam haiwan ialah ameba dan juga paramecium. Contoh organisma unisel dalam alam tumbuhan ialah Chlamydomonas. Ini pula adalah Euglena. Euglena mempunyai ciri-ciri tumbuhan dan haiwan. Euglena boleh membuat makanannya sendiri dengan cahaya matahari seperti tumbuhan.
dan ia boleh bergerak seperti haiwan. Pernah tengok tak organisma unisel yang sebenar? Ini ialah ameba dan yang ini pula ialah paramecium. Kedua-duanya hidup di kawasan berair. Yang ini ialah Chlamydomonas dan yang ini pula ialah Euglena. Seterusnya kita lihat organisma multisel. Organisma multisel mempunyai sel yang banyak. Contohnya manusia, Muco, Spirogyra dan Hydra. Okey, yang ini tentulah manusia kan? Baby comel ni. Yang ini apa? Ya, pandai. Yang ini ialah Hydra. Yang ini pula Muco dan yang ini adalah Spirogyra. Yang ini ialah Hydra. Yang ini pula ialah Muco dan inilah rupa Spirogyra. Untuk menguji kefahaman para pelajar, sila jawab latihan pengukuhan berikut. Soalan yang pertama, sel menjalankan semua fungsi hidup seperti... Okey, di sini pelajar berikan 3 contoh fungsi hidup. Yang kedua, sel menjalani proses apa untuk membentuk sel-sel baharu dan menggantikan sel-sel yang rosak. Okey, ini sel tunggal. Okey, menjadi 2, 2 menjadi 4 dan 4 menjadi 8 dan seterusnya. Apakah nama proses ini? Okey, ini adalah sel haiwan. Adakah sel haiwan mempunyai bentuk yang tetap? Okey, kamu jawab ya atau tidak. Kemudian terangkan. Soalan yang keempat. Yang sebelah kiri ini adalah sel haiwan dan sebelah kanan ini adalah sel tumbuhan. Nyatakan persamaan di antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Jadi, pelajar tuliskan kesemua persamaan di antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Soalan yang kelima. Antara berikut yang manakah organisma unisel? A ialah Spirogyra, B ialah ameba, C Muco dan D Hydra. Ini ialah Euglena. Dia berwarna hijau. Okey. Dan ia juga boleh bergerak. Soalan yang keenam. Mengapakah Euglena dikelaskan sebagai haiwan dan tumbuhan? Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.